Ini benda yang tak disuruh dalam Islam. Ini benda yang tak disuruh. Saya setujulah, maksudnya WHO ni bukan orang Islam yang dominan di dalam itu. Belum ada kecurangan yang sangat-sangat jelas mereka membunuh orang. Persatuan Pengguna Islam Malaysia, siapa tak kenal PPIM, mohon pelik lah dekat dalam negara kita. Saya panggil Tok Ki lah sebab saya tengok kebanyakannya live Datuk ni memang membahasakan diri sebagai Tok Ki. Boleh Memang. Pasal Tok Ki ni okay. orang tua. Orang tua. Jadi kalau dia kata apa-apa pun orang tak boleh marah kat dia. Kedua, yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Rozaimi Ramli, merupakan Ketua Jabatan Pengajian Islam UPSI. Okay. Hebat ni. Kalau tak kenal Dr. Rozaimi pun boleh. Ini macam guru saya ni. Habis ni. Ini dah habis dah cerita ni. Kita dah habis ni. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan bebankan pada kita benda yang kita tak tahu. Kita datang rumah kawan kita makan ayam yang dia masak. Tiba-tiba ayam kena langgar motorkar. Kita dah makan dah. Adakah kita dianggap sebagai orang yang bersalah? Bagi saya, kita tak disuruh untuk siasat. Tetapi adakah kita disuruh untuk buat satu benda sampai orang kata kita akan dipersalahkan walaupun pada benda yang kita tak tahu dan kita tak mampu? Kita tak pernah disuruh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak akan bertanggungjawabkan kita pada benda yang kita tak tahu. Adakah kita dianggap sebagai orang yang bersalah? Bagi saya, kita tak disuruh untuk siasat. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, hadis Bukhari, Nabi SAW dijemput makan dengan sahabat-sahabat lain oleh satu orang yang baru masuk Islam. Hadis Aisyah. Kemudian ada sahabat tanya, "Ya Rasulullah, innahu hadisu ahdi bil Islam." Ya Rasulullah, dia baru je masuk Islam. Entah disembelih betul ke tidak, kita tak tahu. Nabi kata apa? "Sammullaha antum alaihi fakuluh." Baca bismillah makan. Jangan duk cari benda-benda yang tak pasti. Jangan duk cari benda-benda yang kita tak mampu. Kalau terbukti memang ada benda-benda yang tidak halal dalam tu, dan kita berhenti. Tapi setakat ni tak ada. Jadi dia kekal atas hukum yang asal. Kan? Sebagai contoh, baju saya pakai hari ni kan. Adakah bernajis? Saya tengok tak ada apa. Sebab baru basuh. Saya boleh bawa pergi solat. Maka kita tak dituntut untuk pergi cari satu persatu. Ada ke tak najis dalam ada tak najis dalam mesin basuh tu? Ada tak najis sampai kena buat DNA test pula? Ini benda yang tak disuruh dalam Islam. Ini benda yang tak disuruh. Kalau kita terpaksa, kalau kita kempen nak pergi ke arah tu, bagi saya kita akan menyusahkan umat dan akan menjadikan umat ni akan duduk dalam keadaan bersangka-sangka. Ini yang kita panggil sebagai kita membesar-besarkan syak wasangka yang tak sepatutnya. Dia akan menimbulkan was-was. Ingat dulu isu Cadbury, DNA babi ada kat situ. Sampai ada orang jual DNA test untuk cek DNA babi yang ada pada makanan yang mungkin bukan ingredient asal dia bukan babi, just ada DNA yang terlekat kat situ aja. Kita dilarang untuk makan babi. Kita dilarang untuk makan fizikal babi. Apa yang terhasil daripada babi? DNA yang kita tak nampak, yang dipindah secara tak sengaja dan kita tak tahu, kita tak pernah disuruh untuk siasat sampai ke arah itu. Sebab tu saya kata, dalam isu ni kita kena seimbangkan. Tuntutan agama, tuntutan agama kita disuruh untuk menghindarkan diri daripada benda yang haram, menghindarkan diri daripada benda yang najis. Tetapi adakah kita disuruh untuk buat satu benda sampai orang kata kita akan dipersalahkan walaupun pada benda yang kita tak tahu dan kita tak mampu? Kita tak pernah disuruh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak akan bertanggungjawabkan kita pada benda yang kita tak tahu. Sebagai contohlah, kartel daging yang baru-baru ni viral kan, kartel daging. Kartel daging, katalah kita makan selama ni daging, kita tak tahu benda tu haram pun. Tiba-tiba baru kita tahu benda tu haram. Adakah kita akan berdosa? Adakah ia akan menyebabkan kita terkesan pada akhlak kita, pada salat kita? Kita tak akan dipertanggungjawabkan kerana kita tak tahu. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun. Syariat ni syariat yang luas, syariat yang pemaaf. Kalau orang masuk Islam, sebelum daripada dia masuk Islam, dia buat benda baik, dia masuk Islam, semua benda baik yang dia buat dalam waktu dia kafir pun akan dikira sebagai pahala setelah dia masuk Islam. Apatah lagi benda yang memang orang Islam tak tahu. InsyaAllah kita tidak akan dipertanggungjawabkan. InsyaAllah. Jadi saya dalam isu ni, saya rasa kita kena seimbang, kita kena lenient, kita kena lihat dan timbang mana manfaat yang lebih besar, mana mudarat yang kecil tetapi tidak sampai kepada perkara yang membahayakan. Wallahualam. Persoalan dekat sini Dr. Rozaimi, dari sudut pandangan agama sendirilah berkenaan tentang vaksin ni. Okay. Apakah sebenarnya yang boleh diceritakan terutamanya kepada masyarakat kita yang majoritinya agama Islam ni? Silakan Dr.
Jadi kita ceritanya kita tidak mahu menjadi mangsa. Dan kita juga telah mendapat maklumat pasal kita berurusan banyak dengan international network, NGO whatever, dan kedutaan luar negara. Contohnya kedutaan Russia dan Australia sendiri pun kata, oh ini pada dia orang adalah bioweapon. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya nak ambil soalan yang Tok Ki cakap, dia bukan soalan, dia sebut tadi. Boleh tak kalau yang pertama, vaksin pertama ambil tangan kiri, vaksin yang kedua ambil tangan kanan? Boleh ke tidak? Kalau vaksin tu buat di Malaysia, walaupun orang satu jab, Tok Ki ambil 4 jab pun tak apa. Maknanya betapa kasihnya kita ni musim-musim masih lagi di hari Malaysia. Maknanya kita ni kena bersungguh lah. Itu cerita. Okey, tak salah lah. So Tok Ki tak salah, Tok Ki, boleh lah. Abu Wais, kalau Jangan kena kat bontot sudahlah. Maknanya test ni sebenarnya kalau tengok orang yang dipatut ular, sama juga dia guna konsep virus lawan virus juga. Maknanya memang ada konsep virus lawan virus ni. Cuma tadi Dr. Zaimi ada jawab, dia cakap maknanya yang mana yang mendatangkan mudarat tadi, menggantikan mudarat. Yang itu saya rasa ada relate dengan yang kita tengah bincang. Okey.